YouTube channel. Let's learn physics with Teacher by Zura. In this lesson, I would like to continue with the learning outcome of Part D, Interpret Equation for Progressive Wave. Part E, Use Equation for Progressive Wave. Y in the function xt equals a sine in the bracket of omega t plus minus kx. Alright, in our lesson, I would like to use the handouts of the module that I give you in the Google Classroom. I hope you can refer to that module. Okay, let's continue with the learning outcome. D. Interpret equation for progressive wave. Interpret ni maksudnya adalah mentafsir, ya. Kita akan tafsirkan persamaan bagi gelombang maju. Okey, progressive wave ni maksudnya adalah gelombang maju. Okey, bahagian yang seterusnya E, use equation for progressive wave. Kita akan guna persamaan untuk gelombang maju iaitu Y, okey, dalam bracket kita ada xt equals A sine in the bracket, okey, we have omega t plus minus kx. Okey, untuk kedua learning outcome ini, kita akan tafsirkanlah daripada persamaan yang diberikan ini, ianya mewakili parameter apa. Okey, so sekarang kita tengoklah. Okay, given that the equation of displacement for sinusoidal progressive wave are, okay, you have y in the function xt equal a sine bracket of omega t plus minus kx. Okey, daripada equation yang kamu ada ni sekarang, okey, setiap parameter yang kita ada di sini akan mewakili beberapa perkara. Okey, yang pertama adalah, okey, kamu ada y dalam bracket x t. Okay, this one is refer ataupun represent displacement of the particle as a function of x and t. Okay, maksudnya kan y ini akan mewakili sesaran. Okay, bagi zarah, okay, atas fungsi x dan juga t. Okey, nanti yang x ni akan jadi jarak daripada asalannya. Okey, you ada x ni adalah distance from the origin. Okey, dan t ni adalah masa. Okey, you can see here x ni sebenarnya adalah distance from origin and the t is a time. So it can be at any time lah for the t. Okay, then you have the A. A here will represent the amplitude of the wave. Okay, and the omega is represent angular frequency. Or you also can say it as a angular velocity. Okay, meanwhile the K here will represent the wave number. Alright, so how to get the wave number? I already explained in the class before. To get the wave number, you can apply K equals to the 2 pi per lambda. Okay, meanwhile, for the angular frequency, omega, okay, you have omega equals to the 2 pi f or omega equals to the 2 pi over t. Okay, and you need to remember that our unit, SI unit for the angular frequency
is radian per second. Okay, is a unit for the angular frequency. Okay, so this is the parameters that we have inside the displacement for the sinusoidal progressive wave equation. Okay, now inside the bracket here, you have the plus, sign of plus and sign of the minus. Okay, what does it mean? Okay, if you get the equation, okay, refer to the plus, sign convention is plus, means that you will get that the wave will propagate to the left. Okey, kalau kamu guna dekat sini tambah, okey, equation ni kamu guna tambah, maksudnya kita akan dapati gelombang yang kamu ada, okey, gelombang maju yang kamu ada tu sebenarnya dia merambat ke kiri. Okey, kalau kamu ada negatif, okey, kamu guna tolak Kalau tolak, maksudnya gelombang tu akan merambat ke kanan. Ni to the right. Okey, yang ni dia agak lain sikit lah. Kalau ikutkan positif mesti dah ke kanan kan. Negatif ke kiri. Tapi untuk gelombang punya gerakan atau perambatan, dia terbalik. Okey, maksudnya kalau dia guna sign positif, means that, okay, the wave propagate to the left. Ataupun gelombang sedang merambat ke kiri. Kalau kamu gunakan sign convention yang tolak, okay, means that you akan dapat the wave propagate to the right ataupun gelombang akan merambat ke kanan. Okey, kamu kena take note lah. Kita gunakan sama ada tambah ataupun tolak. Okey, untuk yang kamu ada sekarang ni, persamaan ini adalah secara general lah, secara umum ya. Okey. Alright, daripada graf ni, daripada equation ni sebenarnya kita boleh keluarkan graf. Okey, untuk graf, kita ada dua jenis graf ya. Dan bentuk graf, dua-duanya adalah graf sine. Okey, kenapa saya guna sine? Sebab yang asal dia menggunakan function sine. Okey, untuk our syllabus. Untuk syllabus kita, kita menggunakan functionnya adalah sine. Okey, first graph. Okey, untuk graf ada dua graf Yang pertama, kita ada graf y against t. Maksudnya kita ada graf apa ni? Graf displacement dalam meter melawan masa dalam saat. Okey, untuk graf ni nak tunjukkan bahawa kita ada motion of the particles, okay, which is a distance of y for the particles, okay, melawan masa. Nak tengoklah pada setiap masa tu kat manakah kedudukan particles yang kita ada. Okey. So, untuk graf, kita akan dapat paksi Y ni akan mewakili amplitude lah. So, kamu akan dapat ada positif amplitude, ada negatif amplitude. Dan juga ada nilai kosong lah. So, kosong ni apa? Kosong menunjukkan yang mana partikel tu berada di mana? Dia berada di equilibrium position. Okey, manakala paksi X pula nak tunjukkan masa. Okey, di sini kamu akan dapat bahawa ini adalah untuk satu tempoh T ya. Okey, manakala yang another cycle ni kamu akan dapat untuk satu lagi tempoh lah. So, kamu akan dapat di sini ada dua cycle. So, kita akan labelkan lah yang mana ini akan mewakili tempoh period T. Dan ini adalah dua kali tempoh lah ataupun twice of the period. Okey, so kita boleh gambarkan dekat graf ni lah bahawa nanti partikel ni akan berada pada setiap kedudukan graf. Okey, means that dekat equilibrium position. Okey, mungkin dekat certain displacement Y. Okey, di sini kamu akan label dia sebagai Y lah. Okey, mungkin juga partikel U akan berada pada amplitude tetapi negatif.
Okey, lagi sekali mungkin partikel kamu ni akan berada pada equilibrium position. Mungkin partikel you akan berada pada maximum displacement iaitu amplitude. Mungkin yang ini positif. Ulang lagi. Okey, maybe at this time, particular time, you akan dapat partikel ni berada pada certain displacement y. So, ini kamu akan labelkan dia sebagai y. Okey, y ni apa-apalah nilainya ya, yang pasti bukan dekat maximum displacement lah. Okey, kalau kamu draw partikel kamu dekat sini, yes, baru kamu akan dapat dia akan berada pada maximum displacement iaitu amplitude. Okey, kamu akan dapat sini y dia sama dengan positive amplitude. Okey, nak tunjukkanlah kita akan dapat kedudukan particles tu pada mana-mana masa. Itu untuk graf yang pertama. So, nanti kamu akan diberikanlah dalam soalan peperiksaan ya, graf Y melawan X. Kamu kena check lah Y ni dalam unit apa. Okey, kalau meter, meter lah. SI unit. Masa ni kamu kena check juga dalam unit apa. Kalau saat, saat lah dia. Okey. So, kalau dia bukan SI unit sekalipun, masih boleh menggunakan unit yang diberikan. Tapi kalau boleh, kamu tukarlah kepada SI unit. Okey, itu untuk graf Y lawan T. Okey, graf yang kedua, kita ada graf Y melawan X. Okey, sekarang ni untuk graf Y melawan X, okey, kita ada Y, paksi Y ya. Paksi Y mewakili apa? Displacement lah. So, kamu kena check lah apakah unit yang diberikan. Contoh dekat sini saya guna sentimeter. Kalau kamu guna meter, kamu akan dapat meter lah. Okey. Nanti untuk soalan, bila kamu jawab soalan ni, okey, unit ni kita boleh tukarlah daripada cm, kamu tukarlah dia kepada meter. Okey, kemudian pada paksi X, kita ada X. Okey, X ni apa? X ni tadi adalah distance from the origin. Okey, distance for the particle from the origin. Okey, yang ini diguna cm juga. So, kita boleh tukarlah kepada meter. Okey, you can convert it into the SI unit. Okey, untuk paksi Y tadi, kita akan tandakanlah ataupun labelkan berapa nilai amplitude dan berapa nilai negatif amplitude. Dalam soalan, dia akan bagilah kepada kamu ya. So, kamu akan dapati ini akan menjadi maximum displacement A untuk positif. Okey, yang ini akan jadi negatif A lah. Ini pun maximum displacement but for the negative part. Okey, yang kosong ni samalah juga. Kamu ada kosong ni maksudnya okey, the particle is at equilibrium position. Okey, the same concept. Alright, so untuk paksi X pula, okey, memandangkan X distance bermaksud daripada X ni kita boleh dapatkan untuk gerakan partikel bagi 1 lambda, 2 lambda atau 3 lambda dan seterusnya lah. So, di sini saya akan labelkan untuk 2 lambda sajalah. So, kamu akan dapat first one is at lambda. Okay, the second one ni kamu akan dapat dekat 2 lambda lah. So, maksudnya di sini kamu akan dapat yang ni untuk one cycle for lambda. And the rest you akan dapat untuk another one cycle lah. Ini untuk 2 lambda. Okay, means that kamu akan dapatlah partikel ni dah bergerak sejauh 2 lambda. Okay, ini pun samalah. You can put the particle, kan, macam kamu tahulah sebelum ni. Dekat sepanjang gelombang ni yang maju ke hadapan. Okay, kamu akan dapat sebenarnya lah kalau ikutkan graf ni. Dua-dua graf, gelombang kita ni maju ataupun merambat ke kanan. Okay, yang ni merambat ke kanan. Nanti adalah laju gelombang V. Okey, V. Alright, so semasa dia merambat ke kanan ni, sebenarnya partikel-partikel ni akan duduk pada setiap
kedudukan pada gelombang ni. Okay. So, I will draw a few of them lah. Okay, kamu akan dapat. Okay, the first one ni. Okay, dengan nombor 3 ni ya. At third position ni. Maksudnya kedua-dua partikel ni duduk di equilibrium position. Okay. Untuk partikel yang kedua ni, dia duduk di mana? Dia berada di negative amplitude. Okay. Bila partikel ni sudah berada pada kedudukannya lambda. Sini Okey, ni lambda. So, kamu akan dapat kat manakah kedudukan partikel kita ni? Dia akan berada masih lagi di equilibrium position. Okey. Begitu juga dengan 2 lambda lah. Kamu akan dapat dia akan berada di equilibrium position. Okey. So, katakan saya ambil dekat sini partikel yang seterusnya di sini. Okey, yang ini berapa lambda ni? Kamu akan dapat dekat this position. Okey, yang ni akan mewakili sini Ini akan mewakili 3/4 lambda. Okey, 3/4 daripada lambda lah. So, at this moment, kamu akan dapat partikel kita ni dia berada di mana? Dia berada di amplitude. So, kamu akan dapat at this position, Y kita sama dengan positif A. Okey, so ini untuk graf lah. So, nanti dalam soalan peperiksaan, kamu akan diberikanlah graf sama ada Y melawan T ataupun Y melawan X. So, daripada dua-dua graf ni, kamu kena keluarkanlah. Kamu kena tafsirkanlah nilai apa yang kamu ada daripada graf. So, kena keluarkanlah berapa amplitude-nya, kan? Kalau kamu ada Y lawan T, berapa tempohnya, kamu kena keluarkan maklumatnya. Kalau graf ni Y lawan X, kamu kena keluarkan berapa amplitude-nya juga. Dan juga kamu kena keluarkan jugalah maklumatnya. Berapakah panjang gelombang lambda. Okay? Alright. So, daripada graf tu nanti kan, kamu akan keluarkan sendirilah persamaan untuk graf. Okay? So, gunalah balik equation tadilah yang mana kita ada Y in the function of xt sama dengan A sin bracket omega T tambah tolak Kx. Okey. Kamu nampak ni kan dalam bracket ni sendiri kita ada X dan juga T lah. Maksudnya it can be either X, YX graph ataupun YT graph. Okey. Bergantung kepada soalan. Okey. Seterusnya. Okay, so now I would like to explain to you why do you get plus or minus sign tadi ya. Okay, let's say lah kalau you punya wave propagate to the right ataupun jika gelombang kita merambat arahnya ke kanan, bermaksud equation yang umum tadi kamu kena tulis dia sebagai Y in the function of xt equals to the A sin bracket of omega T minus Kx. Maksudnya minus kat sini akan menunjukkan dia merambat ke kanan. Okay. So second part, if you have the wave propagate to the left ataupun gelombang merambat ke kiri, equation umum tadi kamu akan tulis sebagai Y in the function xt equals to the A sin bracket omega T plus Kx. Maksudnya plus di sini menunjukkan bahawa gelombang ni sedang merambat ke kanan, ke kiri. Okey, plus tadi ke kiri ya. Okey, again, tadi kalau dapat negatif dia akan propagate to the right. Kalau dapat positif propagate to the left. So yang ini kamu kena hafallah konsep ni ya ataupun fahamkanlah konsep ini. Okey, so itu sajalah untuk perbincangan kali ini. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya sebagai tanda sokongan kepada saya. Terima kasih.